sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah, dan mereka membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, dan mereka saling menghayati isi kandungan ayat Al-Quran itu, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan pasti akan turun ke atas mereka as-sakinah, ketenangan, wa ghashiyatuhum rahmah, dan mereka akan dilimpahi kurniaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikerumuni oleh para malaikat Allah, wa dzakarahumullah fi man 'indah. Dan yang keempat yang paling istimewa, iaitu Allah akan memuji atau menyebut mereka di kalangan para malaikat Allah penduduk langit. Semoga kita semua termasuk di dalam golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Dan kita mengambil kesempatan pada malam ini menyambungi pengajian tadabbur serta penghayatan dan tafsiran ayat-ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah." Bacalah kamu surah Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah, kerana sesungguhnya mengambil surah ini sebagai amalan akan membawa banyak keberkatan. Wa tarkaha hasrah, dan mengabaikan surah ini pula akan menyebabkan penyesalan. Wala tastati'uha al-baqalah. Dan yang ketiga, surah Al-Baqarah ini juga merupakan surah pendinding yang tidak dapat ditembusi oleh mana-mana ahli sihir. Dan perbahasan ayat-ayat surah Al-Baqarah yang mana kita telah berpindah pada kisah kedua di dalam surah ini, iaitu kisah mengenai satu golongan daripada zuriat keturunan Nabi Adam AS yang dikenali sebagai Bani Israel, yang Allah ceritakan panjang di dalam surah ini mengenai golongan Bani Israel bermula ayat 40 sehingga ayat 123 Al-Baqarah, yang juga boleh dibahagikan kepada topik-topik kecil, iaitu bahagian pertamanya bahagian pengenalan umum, muqaddimah mengenai sejarah Bani Israel pada ayat 40 sehingga ayat 48, yang Allah ceritakan sedikit sebanyak mengenai asal usul latar belakang Bani Israel ini, yang mana mereka adalah merupakan keturunan daripada Nabi Ya'qub bin Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian bahagian kedua yang terkandung di dalam ayat 49 sehingga ayat 61, bahagian kedua sejarah Bani Israel adalah bahagian mengenai nikmat-nikmat besar yang pernah Allah kurniakan kepada mereka, yang terlalu banyak yang tidak pernah Allah kurniakan kepada mana-mana bangsa atau kaum yang sezaman dengan mereka. Dan Allah senaraikan, Allah ceritakan daripada banyak nikmat itu antara 10 nikmat sahaja yang Allah akan ceritakan di bahagian kedua surah Al-Baqarah ini, sebagai peringatan nak beritahu begitu banyak nikmat besar yang Allah kurniakan kepada mereka, namun mereka kufur kepada Allah dan tidak mensyukuri walau satu pun daripada kesemua nikmat yang besar itu, yang mana kita telah lihat beberapa daripadanya. Antaranya nikmat Allah selamatkan mereka daripada cengkaman Fir'aun bila mana Allah mengutuskan Nabi Musa alaihissalam untuk menyelamatkan Bani Israel, dan akhirnya mereka berjaya keluar dari Mesir dan menyeberangi Laut Merah, dan kemudian Fir'aun pula dibinasakan dengan tenggelam dan disaksikan sendiri oleh Bani Israel ketika itu. Dan juga antara nikmat lain adalah nikmat Allah turunkan kepada mereka kitab Taurat yang menjadi hidayah dan panduan dan petunjuk untuk mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dan hidup dengan baik di dunia lalu masuk ke dalam syurga di hari akhirat. Dan juga antara
Nikmat lain adalah nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa sebilangan daripada Bani Israel yang telah terjatuh ke dalam dosa syirik menyekutukan Allah, bila mana mereka menyembah patung anak lembu yang diperbuat daripada emas, barang perhiasan emas yang ada pada mereka sewaktu ketiadaan Nabi Musa AS pergi bermunajat selama 40 malam sebagai persediaan menerima kitab Taurat daripada Tuhannya. Dan juga antara yang telah kita lalui dan telusuri ayat-ayatnya pada pertemuan yang lalu, iaitu pada ayat 57 Al-Baqarah, yang mana Allah ceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada Bani Israel untuk memasuki semula bumi Palestin, yang mana kita tahu mereka dahulu berasal dari Palestin ketika mana Nabi Ibrahim meletakkan atau membiarkan anaknya Nabi Ishaq tinggal di Palestin, dan kemudian diteruskan lagi oleh keturunannya Nabi Yaqub alaihissalam. Dan kemudian pada zaman Nabi Yaqub, bila mana berlaku peristiwa Nabi Yusuf dijual di Mesir, dan akhirnya Nabi Yusuf menjemput ke semua ahli keluarganya untuk berpindah dari Palestin ke Mesir. Jadi setelah perpindahan atau perhijrahan Bani Israel dari Palestin ke Mesir dan tidak kembali lagi ke sana, selama tempoh itu berubah orang dan juga bertukar pemerintahan dan penguasa, dan setelah itu Palestin pun dikuasai oleh sekumpulan golongan yang sangat zalim dan sangat kejam dan sangat ganas, yang mana ketika itu mereka tidak mengizinkan sesiapa yang beragama Islam atau mana-mana agama lain untuk tinggal di Palestin. Jadi setelah Nabi Musa alaihissalam bawa Bani Israel keluar dari Mesir, mereka tertanya, kita hendak ke mana? Maka Nabi Musa pun beritahu, kita akan kembali ke bumi nenek moyang kita, iaitu bumi yang suci, negeri Palestin. Lalu Bani Israel terkejut. Mereka kata, apakah engkau bawa kami keluar dari Mesir, lari daripada Fir'aun Mesir, lalu engkau hendak bawa kami pergi menemui Fir'aun Palestin pula? Kerana di Palestin juga ada penguasa yang zalim, yang kejam, yang tidak jauh beza seperti Fir'aun yang di Mesir. Jadi mereka kata, apa guna kita lari dari Mesir, sekarang kita nak pergi masuk Palestin pun ada satu lagi Fir'aun, tak ada beza dengan Fir'aun Mesir sebelum ini. Jadi Nabi Musa menegur mereka dan mengingatkan mereka bahawa sekiranya mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah akan beri pertolongan kepada mereka dan beri kemenangan kepada mereka untuk mendapatkan semula bumi Palestin dan membebaskan daripada cengkaman penguasa dan raja yang kejam dan zalim itu. Tetapi kerana sikap Bani Israel ketika itu yang sangat-sangat pengecut, yang mana mereka tetap enggan ikut Nabi Musa masuk ke bumi Palestin, mereka berkata, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka kata pada Nabi Musa, engkau pergilah dengan Tuhan engkau, kalian berdua pergilah berperang, adapun kami akan tetap duduk di padang pasir ini, tidak akan masuk ke Palestin. Jadi bila mana Allah murka kepada Bani Israel kerana mereka bukan sahaja tidak yakin dengan janji Allah yang akan memberi kemenangan kepada mereka, bahkan mereka biadab dengan Nabi dan dengan Tuhan. Mereka kata pada Nabi Musa, idhhab anta, kau teringin sangat nak masuk Palestin, kau pergilah masuk. Dan kau kata kau yakin dengan Tuhan, ajak Tuhan kau, korang berdua pergilah berperang, kami tengok dari jauh, kami tak ada ikut. Jadi bila mana sikap mereka yang sangat biadab ini, maka Allah murka kepada mereka dan Allah pun berfirman, qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna fil ardh. Allah berfirman, sesungguhnya bumi Palestin itu telah diharamkan ke atas mereka selama 40 tahun, dan dalam tempoh 40 tahun itu juga mereka akan hidup dalam keadaan terumbang ambing di padang pasir, tersesat, tidak tahu hendak ke mana.
Jadi sepanjang tempoh 40 tahun itu, Nabi Musa alaihissalam kalau Allah izinkan, memang Nabi Musa tak peduli, Bani Israel tak nak masuk Palestin, tak apa, aku dengan adik aku Nabi Harun, dengan siapa-siapa orang beriman lain yang yakin dengan janji Allah, boleh masuk Palestin walaupun kami berperang berdua, bertiga, berempat sahaja, kami tak kisah. Tapi kerana Nabi Musa alaihissalam, Allah berikan satu amanah tugasan untuk memimpin dan mendidik dan menterbiah Bani Israel, maka kerana itu sampai wafat pun Nabi Musa tidak dapat menjejakkan kaki ke bumi Palestin kerana kedengkinan Bani Israel untuk turun kepada perintah Nabi Musa alaihissalam. Yang mana Nabi SAW ceritakan di dalam sebuah hadis bagaimana perasaan Nabi Musa alaihissalam apabila hendak wafat. Terbayang-bayang bagaimana impian baginda untuk masuk bumi Palestin tetapi tidak tercapai. Akhirnya baginda berdoa kepada Allah agar diwafatkan tidak jauh daripada Baitul Maqdis dengan jarak lemparan satu batu sahaja. Dan Allah perkenankan permintaan Nabi Musa alaihissalam, yang mana Nabi SAW ketika ceritakan kepada para sahabat, baginda beritahu, sekiranya kita sekarang berada di sana, nescaya aku akan tunjukkan kepada kalian di mana Nabi Musa dimakamkan, dikebumikan, iaitu hanya jarak lemparan satu batu sahaja daripada Baitul Maqdis, tanah yang suci itu. Jadi bila mana Bani Israel selama 40 tahun ditarbiyah, dididik oleh Nabi Musa alaihissalam sehingga sudah bertukar generasi. Generasi zaman Nabi Musa yang angkuh, yang dekil, yang keras hati dan keras kepala, kebanyakannya sudah meninggal dunia dan digantikan oleh generasi anak muda yang baru yang telah dididik dan ditarbiyah, kebanyakan mereka oleh Nabi Musa alaihissalam. Golongan ataupun generasi baru ini yang Allah beri, tawarkan sekali lagi peluang kedua untuk mereka masuk ke bumi Palestin. Dan itu yang Allah akan ceritakan pada sambungan ayat kita malam ini pada ayat 58 dan juga 59. Allah berfirman, wa idh qulna dakhulu hadhihi al-qaryah, dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke dalam negeri ini. Negeri apa? Palestin. Iaitu setelah kewafatan Nabi Musa alaihissalam, iaitu ketika sudah berlalu tempoh hukuman 40 tahun di padang pasir itu. Jadi Allah kata, masuklah kamu ke negeri ini, fakulu minha haitsu syi'tum ragada, dan makanlah apa sahaja yang kamu kehendaki daripada apa yang ada di situ sepuas-puasnya. Wadkhulul baba sujada, dan masuklah melalui pintunya dalam keadaan sujud atau merendah diri. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum, dan ucapkanlah kata pengampunan, yakni ampunkanlah dosa kami. Allah berfirman, naghfir lakum, nescaya kami akan ampunkan dosa kamu. Wa sanazidul muhsinin, dan kami akan tambah pula pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Kita lihat tadi bila mana di zaman Nabi Musa alaihissalam, sepanjang tempoh 40 tahun itu Nabi Musa diamanahkan oleh Allah untuk latih dan didik dan tarbiyah generasi baru Bani Israel yang baru lahir ke dunia, yang baru hendak membesar, dan yang mana hati mereka masih bersih dan masih suci. Dan setelah kewafatan Nabi Musa alaihissalam dan setelah meninggal kebanyakan generasi sebelum itu, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan siapa pula sebagai nabi yang akan menggantikan Nabi Musa untuk memimpin Bani Israel untuk berjuang dan memasuki bumi Palestin dan membebaskannya daripada pemerintahan yang zalim ketika itu. Allah utus dan Allah pilih seorang anak muda yang merupakan salah seorang daripada ramai-ramai murid yang pernah dididik dan diajar, ditarbiyah oleh Nabi Musa alaihissalam. Salah seorang daripada murid yang paling rapat dengan Nabi Musa alaihissalam yang dikenali sebagai Nabi Yusha bin Nun.
Nabi Yusha' bin Nun, yang mana Nabi SAW ada ceritakan mengenai Nabi ini di dalam beberapa hadis dan juga di dalam surah Al-Kahfi, yang mana Allah cerita mengenai perjalanan Nabi Musa AS untuk pergi bertemu dengan siapa? Nabi Khidir. Yang mana Allah berfirman, wa idh qala Musa li fatahu, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada budaknya, maksudnya seorang anak muda murid kepada Nabi Musa yang ikut Nabi Musa pergi bermusafir untuk mencari Nabi Khidir. Sepanjang perjalanan Nabi Musa yang ditemani oleh fatahu, anak muda ini, yang dimaksudkan adalah, kata ulama tafsir, yang dimaksudkan dengan anak muda ini adalah Nabi Yusha' bin Nun, yang mana ketika itu bersama Nabi Musa dia masih belum dilantik menjadi Nabi, tetapi setelah kewafatan Nabi Musa AS, bila mana dialah orang yang paling banyak mewarisi ilmu Nabi Musa AS, dan dalam masa yang sama dia juga mewarisi hasrat cita-cita impian Nabi Musa untuk membebaskan bumi Palestin, maka Allah melantik Yusha' bin Nun menjadi Nabi yang memimpin Bani Israel setelah kewafatan Nabi Musa dan Nabi Harun AS. Dan bagaimana perjalanan dan peristiwa Nabi Yusha' memimpin Bani Israel untuk pergi memerangi ataupun berjuang melawan penguasa yang zalim yang ketika itu menguasai bumi Palestin, yang mana Nabi SAW menceritakan antara keajaiban mukjizat yang Allah beri kepada Nabi Yusha' adalah Allah berhentikan pergerakan matahari agar tidak terbenam sebelum habis peperangan. Yang mana Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis, inna syamsa lam tuhbas ala basharin illa liyusha'. Nabi kata sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan daripada meneruskan pergerakan perjalanannya, melainkan untuk seorang sahaja, iaitu Nabi Yusha' sahaja. Yang mana Nabi kata layali yasara ila Baitul Maqdis. Peristiwa itu berlaku, kata Nabi, setelah beberapa hari, beberapa malam perjalanan Nabi Yusha' pergi menuju untuk membebaskan bumi Palestin. Dan itu yang Nabi ada cerita lagi di dalam riwayat lain yang lebih panjang lagi, yang mana ketika mereka sudah bertolak hendak menuju ke Palestin yang dipimpin oleh Nabi Yusha' bin Nun, dan dia hanya memilih orang-orang yang terpilih sahaja untuk menyertai tenteranya, bukan semua Bani Israel yang melepasi ujian dan tapisan menyertai tentera Nabi Yusha' bin Nun. Sehingga apabila mereka telah beberapa hari perjalanan, Nabi kata fadana minal qaryah, sehingga bila mereka telah sampai dekat dengan bumi Palestin, Nabi kata waqtal asri, mereka sampai pada hari Jumaat selepas asar. Dan apa masalah kalau mereka sampai pada hari Jumaat selepas asar? Nabi Yusha' merasakan kalau mereka mula serang sekarang lepas asar, agak-agak sempat ke habis peperangan ni sebelum maghrib. Dah maghrib nanti dah gelap, kena berhenti, tak boleh nak berperang waktu malam, gelap tak nampak. Dan kalau mereka berperang, mereka lancarkan serangan selepas asar hari Jumaat itu, tak akan sempat habis peperangan, dan mereka akan berhenti. Dan hari Sabtu adalah hari yang diharamkan pada Bani Israel untuk berperang dan melakukan apa pekerjaan sekalipun. Jadi Nabi Yusha' kata hari ini hari Jumaat, dan bagi beberapa jam, sejam 2 jam sahaja sebelum maghrib, kemudian hari Sabtu kita tak boleh berperang, dan pihak musuh akan ada begitu banyak waktu untuk mereka bina semula pertahanan mereka dan buat persediaan yang baru, dan hari Ahad baru kita boleh berperang, dan kita akan terlepas peluang yang begitu besar. Jadi ketika itu Nabi Yusha' pun dia berpandang ke arah matahari seraya berkata innaki ma'muratun. Dia pandang pada matahari lalu dia kata, aku tahu sesungguhnya engkau mesti taat kepada perintah Tuhan.
Maknanya dia nak kata kat matahari, aku nak suruh kau stop, aku tak boleh lah. Dah kau kena taat pada Tuhan, Tuhan dah perintahkan kau bergerak, berjalan, aku tak boleh suruh kau berhenti. Lalu dia kata wa ana ma'mur, dan aku pun mesti taat pada perintah Allah, mesti lancarkan serangan sekarang juga. Tapi masalahnya aku akan berkejar dengan kau, berlumba dengan matahari. Matahari nak terbenam, aku pula nak masuk bumi Palestin, berperang, dapatkan kemenangan secepatnya. Jadi dia akan berlumba dengan matahari. Lalu dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, Allahumma hbisha alaina. Dia berdoa, dia kata, ya Allah, tolong tahan matahari ini untuk kami menghabiskan peperangan ini. Lalu Nabi pun berkata, fahubisat hatta fatahallahu alaihi. Lalu matahari pun ditahan daripada meneruskan pergerakan perjalanannya, sehinggalah Allah berikan kemenangan kepada Nabi Yusha' bin Nun dan tentera-tentera Bani Israel. Barulah setelah itu matahari teruskan semula perjalanannya dan terbenam. Dan juga di dalam hadis itu Nabi SAW ceritakan juga bagaimana setelah mereka memenangi peperangan itu dan sebelum mereka masuk ke pintu gerbang Palestin, mereka sudah tawan tentera-tentera pihak musuh yang sudah menyerah. Lalu mereka pun jama'an ghanaim, mereka kumpulkan semua ghanimah, harta rampasan perang. Untuk apa? Untuk bawa balik, untuk bahagi? Tidak. Nabi kata mereka kumpulkan atas perintah Nabi Yusha' bin Nun, mereka kumpulkan semua harta rampasan perang lalu letak di satu tempat di tanah yang lapang. Mereka menunggu apa? Mereka menunggu api yang akan datang dari langit untuk membahang ke semua harta rampasan perang itu. Kenapa? Kerana Nabi SAW beritahu di dalam hadis yang lain, walam tahillal ghanaimu li ahadin qablana. Nabi kata harta rampasan perang ghanimah itu tidak pernah dihalalkan untuk mana-mana umat sebelum kita. Tetapi untuk umat terakhir, umat Nabi Muhammad SAW ini sahaja Allah beri keringanan, lalu Allah halalkan harta rampasan perang untuk umat Islam yang tidak pernah dihalalkan untuk mana-mana umat terdahulu. Jadi bila mana-mana umat terdahulu yang mereka pergi berperang dipimpin oleh Nabi mereka, setelah memenangi peperangan, mereka tidak boleh mengambil walau sedikit pun daripada hasil harta rampasan perang. Mereka kumpulkan, lalu akan datang api dari langit dan membahang ke semua harta itu sehingga habis. Dan bila mana Nabi Yusha' bin Nun perintahkan tentera-tenteranya untuk kumpulkan harta rampasan perang itu, dan kemudian datang api dari langit, Nabi kata faja'at ya'ni an-nara litakulaha. Bila datang sahaja api untuk bakar harta rampasan perang itu, tiba-tiba kata Nabi falam tat'amha. Tiba-tiba api itu tak lalu nak makan harta rampasan perang itu. Nabi tak kata falam tuhriqha, api itu tak bakar. Nabi tak guna ungkapan bakar. Nabi kata tak lalu nak makan. Seolah-olah api itu bila rasa harta rampasan perang tu, api itu rasa macam ada something yang kurang, macam ada bahan tak cukup, ada garam, ada cili kurang pedas ke apa. Jadi api itu balik naik semula, rasa macam masak tak cukup masak lagi. Jadi Nabi Yusha' bila tengok api itu tak lalu nak faham harta rampasan perang itu dan naik semula ke langit, Nabi Yusha' tahu mesti ada bahan yang kurang. Maknanya apa? Mesti ada harta rampasan perang yang tak cukup, yang ada tentera yang telah sembunyikan dan curi harta rampasan perang itu. Lalu Nabi Yusha' pun kumpulkan semua tenteranya dan perintahkan untuk setiap wakil kabilah, sebab Bani Israel ada 12 kabilah yang besar. Jadi Nabi Yusha' kata setiap kabilah hantar seorang wakil untuk buat sumpah dengan aku yang kabilah dia tidak ada curi harta rampasan perang. Lalu setiap wakil 12 orang ni datang, dia beri salam Nabi Yusha' bin Nun dan dia kata aku bersumpah, aku tahu kabilah aku tak ada curi harta rampasan perang. Sampailah bila tiba satu wakil daripada salah satu kabilah ini, dia salam Nabi Yusha' dan dia kata aku tahu yang kabilah aku tak ada curi apa-apa. Tiba-tiba dia nak lepaskan tangan, tak boleh lepas tangan, dia melekat dengan tangan Nabi Yusha' bin Nun.
Lalu Nabi Yusha kata, ini bertanda pencuri itu dari kalangan kabilah kau. Faltubayi'ni qabibatuk. Lalu Nabi Yusha berkata, perintahkan semua anak kabilah engkau datang sekarang, setiap orang mesti berjanji dan bersumpah dengan aku. Lalu setiap anak kabilah ini pun datang dan salam Nabi Yusha dan bersumpah tak ada curi apa-apa. Lalu ada satu atau dua orang kata Nabi yang dia nak bersumpah, lalu tiba-tiba tangan dia melekat dengan tangan Nabi Yusha bin Nun. Lalu Nabi Yusha kata, ini tanda bahawa kamu berdua lah yang telah mencuri harta rampasan itu, segera keluarkan pulangkan semula. Lalu mereka pun akhirnya mengaku dan menyerahkan semula harta rampasan perang, iaitu apa? Iaitu emas yang berbentuk kepala lembu yang begitu besar. Maknanya nak kepala lembu emas ni bukan kata seorang boleh angkat ni berat, jadi sampai dua orang kena angkat dan serut dekat tempat yang betul-betul tersembunyi. Lalu setelah mereka kembalikan semula emas yang mereka curi itu, lalu diletakkan di tempatnya di antara semua harta rampasan ghanimah itu. Lalu setelah itu datanglah kata Nabi an-nar. Lalu api pun datang sekali lagi dan akhirnya membahap ke semua harta rampasan perang itu. Lalu itu yang Nabi SAW bersabda, "Thumma ahallallahu lana al-ghanaim." Lalu kemudian Allah pun telah meringankan ke atas umat kita, umat terakhir ini Allah ringankan dengan Allah menghalalkan harta rampasan perang yang dahulunya haram kepada semua umat-umat yang terdahulu. Lalu setelah mereka selesai semua urusan di medan peperangan itu, lalu mereka pun menunggu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah diizinkan untuk mereka memasuki bumi Palestin, dan juga mereka menunggu perintah daripada Allah bagaimana cara untuk mereka memasuki bumi Palestin melalui pintu yang mana saja. Jadi Allah rakamkan di dalam ayat 58 dan 59 ini pula bahagian berikutnya kisah Nabi Yusha ini, iaitu bermula daripada mereka selesai perang dan hendak memasuki bumi Palestin. Jadi kisah ini separuhnya Nabi cerita di dalam hadis, bermula daripada Nabi Yusha bertolak untuk pergi berperang di Palestin sampai mereka selesai urusan peperangan dan terbakarnya harta rampasan perang. Manakala bahagian kedua kisah ini bermula mereka nak masuk Palestin, itu pula setelah perang, itu yang Allah ceritakan pada ayat 58-59 Al-Baqarah, yang mana Allah berfirman, "Wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryah." Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke dalam negeri ini. Negeri ini maksudnya adalah bumi Palestin. Dan Allah guna ungkapan hadhihi dekat ayat 58 ni. Hadhihi kita terjemah apa? Ini. Hadhihi al-qaryah, negeri Palestin ini. Dan penggunaan hadhihi dalam bahasa Arab Al-Quran disebut sebagai ismul isyarah lil qarib. Ismul isyarah maksudnya kata tunjuk. Dan tunjuk boleh jadi tunjuk dekat, tunjuk jauh. Kalau tunjuk jauh kita kata ini ke itu. Contoh ada jam dekat sana, saya kata jam itu ke jam ini. Jam itu. Tapi kalau jam yang dekat atas meja ni, saya kata jam ini sebab dia dekat dengan saya. Jadi bila Allah kata hazihil qaryah, sekarang masuklah kamu ke bumi Palestin ini, mana kita faham firman perintah Allah ini datang sebelum mereka pergi berperang ke setelah selesai perang, setelah selesai dan menang peperangan. Sebab sebelum perang mereka jauh lagi dari Palestin, belum bertolak. Setelah mereka bertolak dan sampai pada waktu asar dan Allah berikan mukjizat matahari tertahan daripada meneruskan perjalanan pergerakannya, dan mereka selesai semua dan mereka dapat perintah dan perkenan daripada Allah untuk menjejakkan kaki ke dalam bumi Palestin. Allah berfirman hadhil qaryah, masuklah kamu ke bumi Palestin ini. Maknanya kita tergambar, kita terbayang ini situasi mereka sudah berada di depan pintu gerbang Palestin, hanya tinggal perintah Allah untuk mereka memasukinya sahaja. Jadi bila mana mereka telah mendapat perkenan dan keizinan daripada Allah untuk masuk dengan dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun.
Allah tambah lagi kurniaannya dengan berfirman, fakulu minha haitsu syi'tum ragada, dan makanlah apa sahaja yang kamu inginkan dari apa yang ada di dalam bumi Palestin itu sepuas-puasnya. Maknanya setelah mereka menang peperangan, mereka nampak harta rampasan yang perang tu, semua orang macam rasa teringin lah, aku nak dapat juga sikit harta rampasan perang, tapi Tuhan tak bagi, haram. Sehingga ada juga tentera yang lemah iman akhirnya terlakukan kesalahan dan mencuri harta rampasan perang, tapi kemudian Allah ampunkan semula. Lalu bila mereka bertanya, apa yang kita dapat? Kita dapat orang penat-penat sikit harta rampasan perang, kita dapat dalam penat, lapar, itu ini. Jadi Allah kata, aku haramkan kamu ambil harta rampasan perang, tapi aku halalkan untuk kamu makan dan menikmati segala hasil kurniaan yang aku tumbuhkan di bumi yang penuh keberkatan ini, bumi Palestin. Jadi itu ada benda yang Allah haramkan, tapi bukan makna tak ada gantian. Tak ada, Allah gantikan dengan benda lain yang halal, yang lebih penuh keberkatan, iaitu semua makanan dan minuman dan keberkatan yang Allah tumbuhkan di bumi Palestin. Allah berfirman, fakulu minha haitsu syi'tum. Kamu dah masuk Palestin, kamu boleh makan apa sahaja hasil keberkatan negeri ini yang kamu mahukan, ragadan, sepuas-puasnya, dan tidak ada halangan, tidak ada batasan. Tetapi walaupun Allah tawarkan untuk mereka masuk bumi Palestin, Allah beri keizinan untuk mereka menikmati hasil yang ada di dalam bumi Palestin, Allah tetap ingatkan mereka agar masuk ke bumi Palestin dalam keadaan merendah diri, tanpa rasa angkuh dan sombong. Yang mana Allah berfirman lagi setelah itu, wadkhulul baba sujada, dan masuklah kamu melalui pintu gerbangnya sujada, dalam keadaan merendah diri. Kenapa Allah suruh mereka masuk dalam keadaan merendah diri? Kenapa Allah ingatkan mereka perkara ini? Kerana biasanya orang yang bila dia berperang dan kemudian dia telah memenangi peperangan tu, lalu dia masuk negeri yang dia telah jajah tu, dia akan masuk dengan perasaan apa? Dengan perasaan angkuh, dengan sombong, dan dia akan masuk dengan tunjukkan segala kekuasaan dan kekuatan dan kelengkapan dan tentera yang dan segala kehebatannya. Jadi Allah nak ingatkan kepada hamba-hambanya yang kemenangan yang mereka dapat itu bukan hasil usaha mereka, bukan kerana mereka hebat, mereka kuat, mereka itu, mereka ini, tidak. Tapi mereka mendapat kemenangan semata-mata apa? Kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah kata, masuklah bumi Palestin dalam keadaan sujada, dalam keadaan merendah diri kepada siapa? Pertama, merendah diri kepada Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana telah menguasai semula kota Mekah, bagaimana Nabi masuk ke kota Mekah dalam keadaan angkat dada dan angkat pandangan pandang dengan sembunyi kepada orang-orang Arab kafir yang dahulu menyeksa dan menentang orang Islam? Tidak. Nabi masuk ke Mekah dengan keadaan berendah diri. Nabi tundukkan kepala baginda sehingga kata sahabat, sehingga janggut Nabi menyentuh kepala unta Nabi itu. Nak kata Nabi bila masuk, Nabi tak kata langsung ini adalah kehebatan aku, tentera aku, kekuatan aku, apa semua, tak. Nabi nak kata ini adalah semua semata-mata kurniaan dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu bila Allah kata wadkhulul baba sujada, masuklah melalui pintunya sujada, dalam keadaan merendah diri. Dan kemudian Allah berfirman lagi, wa qulu hiqqatun naghfir lakum khatayakum, dan ucapkanlah hiqqatun. Hiqqah ni dia kalau syariat kita sekarang, dia ibarat istighfar lah. Kalau kita sekarang permohonan ampun kita, istilah kita sekarang kita kata apa? Istighfar. Nak mohon ampun, nak bertaubat, kita kata beristighfarlah. Ucapkan istighfar, astaghfirullahalazim, mana kita minta ampun pada Tuhan. Tapi di dalam syariat mereka ketika itu, istilah mereka bukan istighfar, istilah mereka adalah apa? Hittah. Hittah maksudnya, asal hittah ni asal maksudnya gugur.
gugur ataupun jatuh. Jadi bila kata hitbatun, maksudnya mohonlah kepada Tuhan agar menggugurkan segala dosa yang telah dilakukan. Jadi di sini Allah nak ingatkan, bila kamu masuk ke bumi Palestin, pertama masuk dalam keadaan merendah diri. Dan kemudian bila masuk tu pula tu dari segi tubuh badan punya perbuatan, masuk dalam keadaan merendah diri. Dan dari segi adab perkataan pula, adakah masuk sambil berkata, aku tak sangka kita dapat masuk Palestin, hebat juga kita rupanya. Kalau orang lain tengok kita ni, mesti diorang takut dengan kita. Cakap macam tu kau sambil puji diri? Tidak. Allah kata masuk tu sambil bukan berbangga dan saling puji sesama kamu, tetapi masuk sambil mengucapkan permohonan ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana mereka terlupa bila mana mereka telah memenari peperangan itu, mereka telah lakukan satu dosa yang sangat besar, iaitu mereka telah mencuri sebahagian daripada harta rampasan perang itu. Jadi Allah berfirman, waqulu hittatun, mohonlah keampunan daripada Allah, naghfir lakum khatayakum, nescaya kami akan ampunkan dosa-dosa kami. Di sini kita tengok satu kurniaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok pada perkataan hittatun dengan khatayakum, dua perkataan ini. Bila mana Allah perintahkan mereka untuk mengucap permohonan ampun, hittatun. Perkataan hittatun dia adalah perkataan yang mufrad. Mufrad ni maknanya satu. Mana Allah kata kamu masuk bumi Palestin, aku tak suruh korang istighfar sampai 100 kali, 1000 kali, itu berapa ribu kali, tak. Cukup kamu masuk Palestin dalam keadaan merendah diri dan ucaplah istighfar itu walau sekali sahaja. Hittatun, sekali minta ampun sahaja, aku ampunkan satu dosa. Dua kali minta ampun, dua dosa aku ampunkan. 10 kali istighfar, 10 dosa, tidak. Allah kata hittatun, dengan sekali sahaja kamu minta ampun pada aku, naghfir lakum, aku akan ampunkan khatayakum, ke semua dosa-dosa kamu. Kerana khataya bukan mufrad. Perkataan khataya adalah jamak, adalah plural, bahkan jamak kasrah, iaitu plural yang sangat-sangat banyak. Jadi Allah kata kamu minta ampun sekali sahaja dengan aku, nescaya aku ampunkan, bukan dosa harta rampasan perang tadi, semua dosa yang pernah kamu buat sebelum ni, sebab kamu telah taat dan kamu telah bersabar sepanjang tempoh peperangan yang sukar ini, aku ampunkan semua dosa kamu dengan sekali minta ampun sahaja. Lalu tak cukup dengan itu, Allah tambah lagi kurniaan. Allah kata, Allah berfirman, wasanazidul muhsinin, dan kami akan tambahkan lagi ganjaran pahala kurniaan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan lagi. Maknanya mereka bila masuk, pertama mereka kena ucapkan istighfar sekali sahaja. Untuk tujuan apa? Terhapus semua dosa mereka. Bila dah terhapus dosa, adakah berarti pahala bertambah? Belum tentu. Allah kata dah terhapus dosa, kamu buat lagi kebaikan setelah itu, aku akan tambahkan lagi ganjaran pahala dan nikmat syurga yang aku akan kurniakan kepada kamu. Jadi itu bagaimana Allah perintahkan mereka, izinkan mereka masuk bumi Palestin dalam keadaan merendah diri dan mohon ampun, dan agar mereka menambah kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dilakukan oleh Bani Israel setelah itu? Adakah semua mereka taat kepada perintah Allah ini, masuk dalam keadaan merendah diri, istighfar dan lakukan kebaikan-kebajikan? Setelah itu Allah berfirman, fabaddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum. Allah berfirman, lalu ada dari kalangan mereka orang-orang yang zalim, yang mengubah perintah Allah itu yang tidak diberitahu kepada mereka. Maknanya Allah suruh mereka masuk dalam keadaan merendah diri. Ada segolongan Bani Israel yang tidak taat pada perintah Allah ini. Allah kata zalamu, mereka zalim, mereka tak taat, tak masuk dalam keadaan merendah diri. Sebab kita berhenti seketika untuk laluan azab. Bagi ayat 59 ini, bila mana Allah
perintahkan mereka untuk masuk dengan merendah diri dan mengucapkan permohonan ampun. Allah beritahu fabaddala allazina zalamu. Ada sebahagian Bani Israel yang merupakan orang-orang yang zalim. Mereka buat apa? Mereka ubah perintah Allah itu. Mereka lakukan perkara yang bukan Allah perintahkan kepada mereka. Apa yang mereka buat? Yang mana kata ulama tafsir, pertama, bila mana Allah perintahkan mereka masuk dalam keadaan sujud, yakni merendah diri, mereka ubah dengan cara apa? Mereka bukan masuk dan sujud merendah diri kepada Allah dan bersyukur, bukan, mereka masuk dalam keadaan mereka terlentang di atas lantai, di atas tanah, lalu mengesut dengan kaki dan punggung mereka. Seolah-olah mereka nak kata apa? Mereka nak menyindir dan mengejek perintah Allah ini. Seolah-olah mereka kata perintah ini tak jelas. Kami tak faham Tuhan nak apa sebenarnya. Tuhan suruh masuk ke suruh sujud? Tak, kalau kita sujud, kita nak sujud, macam mana nak masuk sujud? Jadi mereka daripada sujud meletakkan dahi ke tanah, mereka bukan merendah diri, mereka bukan sujud kepada Allah, mereka terbalikkan diri mereka. Mereka terlentang di atas tanah seolah-olah nak mengejek Tuhan. Mereka terlentang dan pandang ke arah langit dan mengesuk dengan kaki dan punggung mereka dan berkata, Tuhan kan nak apa sebenarnya? Nak apa sebenarnya? Itu pertama, Allah suruh masuk dalam keadaan sujud merendah diri. Mereka mengejek perintah Allah itu, mereka tak sujud dan mereka buat perkara yang sebaliknya. Yang kedua, bila mana Allah perintahkan waqulu hiqqatun, ucaplah permohonan ampun walau sekali sahaja. Mereka ubah daripada hiqqah, mereka mengucapkan apa? Hinqah. Bunyinya macam lebih kurang sahaja kan, hiqqah dengan hinqah. Kalau hiqqah maksudnya gugurkanlah dosa kami. Adapun hinqah maksudnya adalah gandum. Makna mereka bila Tuhan kata ucapkan hiqqah, mereka nak mengejek. Mereka kata apa kami tak dengar? Hiqqah gandum. Sebab apa? Mereka dah sekian lama, berapa tahun mereka duduk di padang pasir, pagi petang siang malam duduk makan manna salwa. Jadi mereka kata Tuhan suruh kita masuk Palestin, Tuhan kata boleh makan apa sahaja yang kita nak. Jadi bila Tuhan kata nanti nak masuk, ucap hiqqah, mereka duduk fikir makanan sahaja. Mereka kata apa? Hiqqah, gandum. Dapat gandum. Selama ni manna salwa dah bosan kita, ada gandum, kita boleh buat masakan tu, masakan ni, makanan tu, makanan ni. Jadi kita tengok bagaimana betapa biadabnya mereka yang zalim, sebahagian daripada Bani Israel ini, yang mana sikap ini lebih teruk daripada sikap syaitan iblis itu sendiri. Kita bayang bila mana dulu iblis, ketika Allah cipta Nabi Adam, Allah suruh iblis sujud pada Nabi Adam. Iblis sujud ke tak sujud? Iblis tak sujud. Sebagaimana Bani Israel, Allah suruh masuk bumi Palestin, sujud dahulu, masuk dengan merendah diri pun mereka tak sujud. Tapi elok sikit iblis berbanding mereka apa? Iblis Allah suruh sujud, dia cuma tak sujud. Tapi ada iblis berani mengejek Tuhan? Tak ada. Iblis tak sujud, just tak sujud. Dia tak ada mengejek Tuhan. Dia paling terlentang ke buat macam tu, macam ni tak. Dia tak sujud, sekadar tak sujud, ingkar sahaja. Bani Israel lebih teruk daripada itu. Allah suruh sujud, mereka bukan sahaja tidak sujud, mereka buat perbuatan yang mengejek Tuhan, dan mereka membuat perkara yang menggambarkan betapa besarnya biadab mereka kepada Nabi dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kerana itu Allah berfirman, sebab biadab mereka ni dah melampaui batasan, Allah berfirman fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama', lalu kami pun segera turunkan ke atas mereka yang zalim itu azab siksaan dari langit. Azab siksaan itu apa? Adakah halilintar, adakah api yang membakar, membinasakan mereka, atau ada sebahagian tafsiran kata itu adalah penyakit yang menjangkiti setiap mereka yang melakukan perkara biadab ini dan mereka mati serta mereka setelah itu. Tetapi Allah nak gambarkan betapa besar keadilan Allah. Allah tidak akan turunkan azab ini kepada semua Bani Israel yang masuk Palestin, itu tidak. Allah hanya turunkan azab ini kepada mereka yang lakukan perkara yang biadab ini sahaja. Sebab tu Allah ulang perkataan allazina zalamu dua kali.
awal ayat fabaddala allazina zalamu, orang-orang yang zalim itu, Bani Israel yang zalim itu, mereka yang zalim itu yang ubah perintah Allah, lalu kami turunkan azab dari langit ke atas semua mereka, tidak alal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim itu sahaja, bima kanu yafsukun, dengan sebab sikap mereka yang zalim, yang fasik itu bukan sekali tetapi berulang-ulang kali. Jadi itu yang mana Allah cerita sedikit sebanyak mengenai sejarah Nabi Yusha bin Nun, yang mana dalam Allah cerita nikmat-nikmat Allah kepada mereka, juga Allah cerita juga antara akibat golongan yang tidak mensyukuri kepada nikmat Allah ini, yang Allah segerakan azab kepada mereka di dunia sebelum akhirat lagi. Jadi itu yang kita tengok sedikit sebanyak dan ambil pengajaran daripada ayat 58 dan 59 Al-Baqarah ini, yang mana ayat-ayat sebelum ini semuanya menceritakan mengenai sejarah Bani Israel di zaman Nabi Musa AS, dan sampai ayat 58-59 Allah selitkan sedikit sejarah Bani Israel selepas zaman Nabi Musa, iaitu zaman Nabi Yusha bin Nun, sebagai selingan sahaja. Dan bila kita masuk pada ayat 60 dan berikutnya, Allah akan bawa kita kembali mengimbau semula sejarah Nabi Musa alaihissalam. Jadi sejarah Nabi Yusha ni selingan dua ayat kat tengah-tengah sahaja, yang mana sebelum dan selepasnya adalah kebanyakannya adalah sejarah di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang kita akan telusuri lagi ayat-ayatnya di pertemuan yang lain yang akan datang nanti insya-Allah. Dan apa yang baik daripada kurnian Allah Subhanahu wa taala, dan saya memohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan dan kalau terkasar bahasa, dan semoga apa yang kita kongsikan ini bermanfaat, dan apa yang baik daripada kurnian Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali, sebelum mengakhiri majlis ilmu kita ini, saya dengan rendah hatinya mewakili Ma'had Tahfiz Al-Itqan di Taman Nirwana Ampang memohon jasa sumbangan tuan-tuan dan puan-puan membantu pelajar-pelajar ini mempelajari, membaca dan menghafal Al-Quran. Semoga selagi pelajar ini membaca walau satu huruf daripada Al-Quran dan kita pernah ada saham, otomatik malaikat transfer bagikan saham pahala kita dan menjadi bekalan untuk pulang menghadap Allah Ta'ala. Dan kami mendoakan jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas dengan yang lebih baik di sisinya, dengan keberkatan di dalam rezeki, kesihatan pada tubuh badan serta ketenangan di dalam kehidupan. Dan kita tangguhkan dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.